Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kelas online image jenayaan AI bersama saya, iaitu apa yang akan kita belajar hari ini. Kita tengok pada inti pembelajaran. Kita akan mengenali apa itu AI. Akan juga kita ketahui AI yang tengah trending. Kemudian kita kenal dengan beberapa penjana image AI. Kemudian mengenali prompt. Prompt ni akan kita tahulah apa maksud prompt tu. Demo pengajar, iaitu saya akan tunjukkanlah beberapa contoh, dan kemudian ada sesi soal jawab. Tapi untuk pengetahuan semua, sesi soal jawab ni sebenarnya di akhir setiap bab saya akan berhenti sebelum masuki bab baru, dan saya akan buka soalan lah kepada siapa yang mungkin terlepas pandang ataupun mungkin ada kurang faham istilah tu. Boleh tanyalah, insyaAllah saya akan jawab semampu mungkin lah. Tapi kalau di akhir penghujung kelas pun nanti kita akan buka sesi soal jawab balik untuk soalan tambahan ke, macam itulah. Okey. Kenalan diri, saya perkenalkan. Saya adalah Abdul Rakib bin Basiran, iaitu tutor tuition, pengajar kelas IT awam, penyedia dan affiliate bahan pendidikan. Mungkin ramai rakan digital yang bertanya, kenapa tak ada ni kan, jawatan rakan digital. Sebenarnya saya ada masalah kesihatan bermula bulan 12 tu, jadi saya terpaksa inilah meletakkan jawatan sebagai rakan digital. Tapi saya tetap akan memberikan ilmu secara percuma lah, terutama berkaitan IT lah, dan rakan-rakan digital lain boleh sharekan bersama di kawasan masing-masing lah. Itu saya punya matlamat lah, walaupun saya dah tak dalam tugas ni, tapi saya akan terus menyebarkan lah ilmu yang saya dapat daripada banyak tempat lah. Ada yang melalui official secara rasmi, ada juga yang secara kita belajar secara kendiri. Jadi walaupun tu saya tetap, kalau nak tanya pun boleh lah, kalau insyaAllah lah, kalau kita share kan ilmu. Kalau ada rakan lain yang lebih pakar pun berkenaan satu bab pun boleh share lah. Okay. Penafian, ni saya menafikan lah awal-awal, saya bukanlah pakar AI, kerana bukan saya yang mencipta dan menghasilkan AI ni atau aplikasi dia, tapi pengguna AI yang sudah lama menggunakannya. Ini kita kena buat disclaimer siap-siap. Sebab kalau kat Facebook mungkin adalah setengah orang yang mengajar AI mungkin jadi claim sifu AI lah, tapi realitinya kadang-kadang tak sebegitu. Itu realitinya. Tapi memang ada yang setengah tu memang yang ngajar AI tu memang orang yang memang pakar AI, memang dia sendiri terlibat dalam AI tu. Cuma mungkin dia tak terlibat yang dalam aplikasi yang terkenal lah, macam Bing semua ni kebanyakan luar negara kan. Tapi mungkin dia ada buat yang aplikasi AI dalam Malaysia. Tapi dia tahulah gerak kerja dan proses AI tu. Kalau macam itu, tak kisah dia nak claim pakai AI, itu okey. Tapi kebanyakan yang saya pernah masuk, diorang bukanlah sebenar-benarnya pakar, tapi dia pengguna lah, cuma dia dah berpengalaman. Berpengalaman lah, sebab dia rajin explore. Siapa rajin explore yang mula-mula kan, dia akan lebih dapat tahulah dan lebih terbiasa. Tapi saya sendiri menafikan diri saya ni pakai AI. So kita kena disclaimer sekejap, tak nak kita overclaim. Nanti kalau orang tanya, ini macam mana you punya proses algoritma ni, mati kutu kita nak jawab. Jadi kita claim disclaimer sekejap. Ni cuma kelas yang saya buat ni sesuai untuk orang awam lah. Sebab apa? Sebab kita ni semua end user kan, pengguna terakhir. Istilah Melayu ni, pengguna akhir, maksudnya kita yang dah guna produk yang dah siap lah.
sesuai lah sebab memang kita dalam golongan tu. Tapi kalau untuk yang lebih lanjut macam mana nak buat AI ke apa, tu boleh tanya kepada yang pakai AI lah. Okay, kita kenal secara sepintas lalu ya, kita tak gunakan technical term. Nak tahu AI tu apa? AI tu asal dia daripada perkataan Inggeris lah, bahasa Inggeris, Artificial Intelligence. Maksudnya adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tu pula apa? Dia sebenarnya ada banyak pentakbifan dia. Terlalu banyak. Tapi kita nak, sebab ni kelas untuk awam, kita just ringkaskan kecerdasan buatan ni adalah kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia. Itulah kecerdasan buatan. Buatan maksudnya tiruan lah. Maksudnya bukan secara asli. Dan kenapa dia ambil kecerdasan manusia? Sebab kita adalah spesies ataupun makhluk arwah yang diberikan akal. Yang istimewa lah. Kita adalah makhluknya yang paling istimewa. Sebab kita diberikan akal dan manusia tak dapat nak cari satu makhluk yang pintar selain daripada kita. Iaitu sebab itulah mesin ni dia nak tiru kecerdasan manusia, iaitu kita sendirilah. Cuma kecerdasan buatan ni disebabkan dia kumpul banyak kecerdasan manusia, sebab tu dia bolehlah jadikan dia lebih berkuasa sikit lah daripada kita, tapi tak adalah secara total. Nanti kita akan sharekan adakah AI ni mampu menandingi manusia secara sepenuhnya. Kita akan tengok seterusnya. Okey, yang ditakbirkan dengan kecerdasan manusia ni, apa dia? Adalah kemampuan pemikiran logik. Maksudnya kita mampu, kalau istilah orang putihnya adalah reasoning. Kita mampu mencari satu sebab, satu perkara tu kita boleh fikir kenapa berlaku sebegini. Kita boleh simpulkan daripada pemerhatian kita, kajian kita boleh dengan logik akal kita memikirkan sebab sesuatu itu berlaku lah, sebagai contoh. Lepas tu tindak balas kita terhadap persekitaran. Jadi manusia ni dia adalah makhluk sosial dan juga makhluk yang boleh beradaptasi dengan persekitaran. Sebab itulah kita punya manusia ni dari zaman dulu sampai sekarang kita masih hidup lagi. Maksudnya generasi kita masih bersambung dan tak ada yang pupus lagi sehingga setakat ini. Dan kita belajar juga daripada pengkajian kita melalui pengalaman. Pengalaman kita sendiri juga akan menambahkan ilmu kepada kita. Ini namanya pembelajaran secara tak rasmi lah. Dan mungkin kadang-kadang pengalaman ni yang akan lebih mempertingkatkan ilmu kita. Sebab kita merasai benda tu sendiri. Kemudian penyelesaian masalah. Okey, ini problem solving. Ini pun lah salah satu daripada ciri-ciri kecerdasan manusia. Kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, sama ada masalah tu baru ataupun masalah yang berulang. Cumanya masalah yang berulang kita lalui, kita lebih pantas lah menyelesaikannya sebab kita dah belajar melalui pengalaman. Lepas tu ada pertimbangan baik dan buruk. Jadi kita boleh tentukan sesuatu perkara itu baik dan buruk, sama ada ia baik dan buruk melalui akal kita ataupun melalui undang-undang. Maksudnya undang-undang yang dicipta manusia pun adalah berdasarkan pertimbangan baik dan buruk kita. Cuma kalau sebagai umat Islam kita ada tambahan lagi lah, iaitu baik dan buruk mengikut syarak. Sebab ada benda yang secara akalnya kita anggap benda tu baik, tapi syarak tak mengiktirafnya sebagai baik. Itu ni lah tambahan lah. Dan kemudian kita membuat keputusan. Dalam
kehidupan kita ni kan kita kena memilih. Dan kalau kita tak memilih pun itu adalah pilihan kita. Jadi kita tak dapat lari daripada membuat pilihan dan keputusan. Tak ada siapa pun yang terlepas. Okey, itu kecerdasan manusia. Okey, input AI diserap disuap dengan banyak data. Maksudnya data ni adalah input atau makanan lah secara kasarnya kita panggil. Data ni seolah-olah adalah makanan AI. Kita suap banyak-banyak data yang ada kat internet, tak kisah daripada media sosial ke, dokumen-dokumen yang dah di-upload ke, dan melalui algoritma. Algoritma ni sistem lah, iaitu yang ni saya tak boleh hurai secara panjang lah sebab saya pun bukan dalam ni kan, yang saya cakap ni pakai AI tu kan, saya adalah penggunanya kan. Jadi algoritma ni adalah satu sistem. Dengan sistem ni, mesin ni ataupun AI ni akan mengecam. Mengecam ni recognize, bukan kecam, kena kecam. Bukan kecam tu, tapi mengecam ni maksudnya recognize lah. Mengenal pasti maksudnya. Dan mempelajari daripada data tersebut. Mempelajari maksudnya dia kenal, dia cam muka orang. Okey, kalau macam gambar ni anjing, gambar ni kucing, gambar ni alam semula jadi. Contohnya macam itu. Dan menghasilkan keputusan berdasarkan sesuatu permintaan. Dan lepas dia dah proses data tu, dia belajar dan dia train, berlatih dengan data tu. Bila ada orang minta, request melalui prompt tadi, jadi dia akan hasilkan output itu menurut apa yang diminta tu. Contoh kalau yang kita nak belajar ni, kita nak minta gambar apa? Gambar kartun. Jadi dia akan carilah data mana yang ada kartun, dan dia akan cari lebih spesifik lagi. Kartun apa? Kartun kucing. Jadi dia akan carilah. Mula dia akan cari kartun. Itu yang set yang besarnya. Set yang kecil dia adalah kucing contohnya. Kucing. Lepas tu dia rumus cari lagi. Kucing yang apa? Kucing oranye ke? Kucing hitam ke? Kucing apa? Siam ke? Itu adalah output berdasarkan yang kita minta lah. Tapi dia akan belajar melalui data. Dan melalui data tu dia akan menggabungkan, blend. Menggabungkan daripada data tu dia akan menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan data yang dah dilatih tu. Okey. Secara ringkasnya, mesin ni belajar melalui data berangka, statistical data. Maksudnya segala nombor-nombor ataupun carta yang ada data tu dia akan analisis. Analisis untuk apa? Untuk bagi satu ramalan. Contoh ni lebih kepada bisnes. Dia tengok insight kan kalau kita perasan. Kalau kita buat live tu, kita punya jumlah tontonan tu ataupun jumlah orang yang kan kalau main Facebook, main TikTok kan boleh tahu berapa jumlah orang tengok video kita dan orang tu dari mana. Itu semuanya adalah melalui AI. Kemudian pengolahan bahasa semula jadi. Pengolahan bahasa semula jadi ni pemprosesan bahasa semula jadi, iaitu natural language processing. Iaitu dia ambil data suara manusia tu, dia akan kenal pasti suara yang hampir boleh mimik bahasa manusia yang paling dekat sekali. Sekarang kan dah canggih kan. Kalau kita berbual seolah-olah ingatkan yang kita ajak berbual tu adalah manusia. Rupanya itu adalah robot. Kalau dahulu robot suaranya bunyi lah robot kan, lain daripada manusia kan. Tetapi sekarang dengan teknologi AI, suara tu dah lebih bunyi lebih mirip kepada manusia. Selain daripada tu, teks juga boleh, iaitu dokumen-dokumen
dia boleh berikan dokumen yang hampir dengan manusia, iaitu kadang kita boleh buat dia sebagai gaya formal boleh ataupun gaya santai pun boleh. Dan kemudian penglihatan komputer. Ini tadilah image ni, kalau AI ni dia adalah termasuk jugalah dalam penglihatan komputer. Maksudnya kamera kalau tu dia boleh detect ini suasana kita apa, cahaya kurang ke. Kalau kamera sekarang pun dah banyak dilengkapi dengan AI. Maksudnya tangkap gambar, tengok ini gambar gelap. Kita tekan satu butang je, dia dah boleh analisis. Cahaya je kurang sini kan. Jadi kat situ je kita dah boleh kenal pasti. Okey, ada kategori AI dua, iaitu satu AI yang lemah dan satu AI yang kuat. Okey, yang pertama Artificial Narrow Intelligence ataupun ANI. Ini yang kita gunakan sekarang lah, iaitu aplikasi yang melakukan AI yang melakukan tugas-tugas tertentu sahaja. Contoh kalau dia buat untuk dokumen je lah. Kalau untuk image sajalah. Jadi dia terhad dia punya tugas dia. Dan ini AI kuat, Artificial General Intelligence. Maksudnya dia adalah AI yang merangkumi semua. Dia hampir macam manusia lah. Kita boleh menggosok baju kan, contoh memasak, lepas tu boleh melakukan tugas ni, membersih semua. Tapi kalau robot yang kita ada sekarang dia tak boleh. Kalau robot tu untuk vacuum rumah je. Tapi tak reti menghasilkan gambar. Macam itulah. Tapi kalau kita boleh macam-macam dan kita boleh pelajari tambah kemahiran kita. Tapi yang ini buat masa sekarang ni belum ada lagi lah yang Artificial General Intelligence. Setakat ni kalau kita tengok yang dulu robot tu namanya Asimo tak salah ya. Itu pun dia hanya bergerak je kan seperti manusia. Dan lepas tu ditambah lagi dengan Sophia, dia boleh bercakap macam manusia, tapi dia tak boleh hasilkan gambar. Tapi akan datang kita tak tahu lagi lah, sebab teknologi ni berkembang dengan secara pantas. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut, kita boleh pergi ke AI untuk rakyat iaitu secara sepintas lalu lah. Ni untuk kita tahu apa itu AI, apa yang bukan AI. So, cuba tulis di bawah komen, adakah semua dah mencuba AI untuk rakyat tu yang disediakan oleh kerajaan. Boleh tulis di bawah komen. Ada siapa dah cuba ke? Saya dah cuba. Dah ada nota tu saya ambil sikit lah daripada AI untuk rakyat ni. Cuba komen siapa yang dah try. Belum. Saya sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi siapa yang tu boleh cuba try AI untuk rakyat. Boleh guna nombor telefon ataupun guna email. Kalau dalam kelas ni saya tak tunjuk lah sebab dia makan masa kan. Jika kalau masa diperuntukkan tu dia tulis 4 jam, tak silap saya. Tapi sebenarnya kalau siapa yang dah tahu pasal AI, sekejap je jawab. Dia pembelajaran kendiri lah. Kita scroll, ada suara, ada gambar, ada video. Dan nanti dah last, kalau last setiap topik lah maksudnya. Di akhir setiap topik akan ada quiz. Quiz tu senang lah, boleh cuba balik. Dan tak ada bila kita salah, tu just untuk tambah kita punya pengetahuan je lah. Boleh cuba siapa yang belum cuba AI untuk rakyat. Okay, selain pada tu ada soalan lain tak berkaitan dengan topik yang pertama ni? Boleh tulis di bawah komen jangan malu, jangan segan. Mungkin kalau ada setengah kelas dia terus masuk dia terus belajar buat AI. Tapi saya punya ni berperingkat. Sebab apa? Sebab kita nak kenal dululah apa itu AI, baru kita tahu dia punya peringkat-peringkat ni. Dan kalau untuk rakan digital di kawasan masing-masing, saya nasihatkan pun kalau nak buat slide pun
apa, secara berperingkat lah. Sebab tapi kalau siapa nak terus ke image pun boleh je, cuma kalau nak panjangkan durasi ke apa. Sebab saya ada masuk yang bawah kerajaan tu lah, yang untuk trainer tu, dia nasihatkan dia kena berperingkat. Kalau kalau untuk college community dia kena, saya cakap sebelum ni, dia kena detail sikit daripada uh, uh, kalau kita buat kat PD. Kalau kat PD je lebih straight to the point, tapi kalau untuk college community je, kalau ni dia tengok juga, kalau tu dia bergantung jugalah. Tapi saya sarankan kita nak tahu dululah, sebab yang kerajaan buat ni AI untuk rakyat pun dia terangkan secara menyeluruh dulu, secara umum dulu pasal AI, lepas tu baru kita explore apa AI tu. Ada apa-apa persoalan tak? Kalau tak ada apa-apa persoalan, boleh saya teruskan tak? Tulis di bawah komen. Boleh, okey. Boleh, saya teruskan. Okey. Okey. Kita masuk topik yang kedua, iaitu AI yang trending. AI yang trending maksudnya yang tengah popular lah. Popular. Secara tak sadar, AI yang trending ni adalah enjin carian kita, iaitu Google ke atau Bing. Sekarang pun Bing dah naik kan, semenjak ada AI ni Bing dah hampir menyaingi Google lah. Iaitu Yandex, tapi Yandex orang jarang guna. Itu yang Rusia punya. Tapi sekarang ni Bing dah disebut-sebut juga semenjak yang zaman AI ni. Bing dah disebut juga. Kalau tak dulu kita memang ni lah Google kan, sebelum tu Yahoo. Jadi kenapa kita boleh golongkan dia sebagai AI juga? Sebab dia mencadangkan keputusan carian yang berkait dan terhampir dengan masukan kata. Jadi maksudnya data yang ada orang masukkan. Contoh kedai makan di Pontian, di Johor, orang masukkan alamat kedai dia orang. Dan pengguna kita cari kedai makan di Pontian atau kedai makan di Johor. Jadi keluarlah senarai keputusan kedai-kedai makan yang berada di Johor dan Pontian. Jadi mana data-data enjin carian ni dapat? Adalah sebenarnya adalah input daripada user, iaitu peniaga tu sendiri. Contohnya masukkan kedai dalam Google Maps, dan Google Maps adalah sebagai daripada Google kan, jadi dia pun keluarkanlah senarai tu, ataupun daripada tulisan orang, blogspot ataupun website yang dah pergi ke kedai makan. Oh, ini kedai makan di Pontian, di Johor contohnya. Di Facebook juga sekarang dah diintegrasikan kan. Apa yang kita tulis kat Facebook secara public akan keluar juga di engine carian. Dan ada juga kalau itu search engine optimization lah, maksudnya hasil daripada yang orang tulis di Facebook ke di blog, itu keluar. Tapi ada juga yang secara marketing, maksudnya orang bayar tu yang dia punya kedudukan laman web dia berada di tingkat teratas. Sebab apa? Sebab kita dah bayar, mestilah kita punya keputusan lebih tinggi. Itu semua adalah menggunakan AI. Kemudian sistem navigasi. Sistem navigasi iaitu Google Maps, Waze, itu juga menggunakan AI. Setiap kita tak sadar. Mencadangkan laluan yang efisien untuk sampai ke destinasi. Maksudnya contoh nak pergi ke satu tempat tu, ada banyak lorong atau laluan yang boleh kita lalu sebenarnya. Dan ada juga shortcut kan, jalan tikus. Dan mungkin ada yang kita biasa, tapi ada setengah mungkin baru tahu, lepas guna maps baru tahu punya ada shortcut, jalan pintas yang baru. Jadi lepas tu kita pun boleh pilih, kita tak nak tol ke, boleh pilih. Kita nak tengok, lepas tu pun je boleh bagi estimated time arrival kan, ETA. Boleh bagi tahu kita jangkaan masa kita sampai dengan kelajuan yang kita bawa tu, boleh sampai dia punya waktu kita sampai tu dia boleh anggarkan. Mungkin ada tepat, ada tak tepat, tapi dia hampir tepat lah.
Jadi tu contohnya kalau waste lagi boleh tambah berdasarkan laporan orang awam, boleh tahu ada rock block ke, jam ke, itu itu adalah salah satu daripada, dan AI kumpulkan data tu, dan bila banyak laporan jadi dia tandakan lah kawasan tu sebagai jam, sesak ataupun ada rock block. Okey, beli belah dalam talian. Ini semualah mencuba dan sakan dan gunakan beli belah dalam talian, iaitu Shopee, Lazada dan TikTok lah kalau di Malaysia. Kalau luar negara lagi banyak lah, Amazon, eBay, AliExpress. Kalau di belah Indonesia dia kan Tokopedia, apa lagi, Bukalapak lah, banyak lah. Macam mana dia gunakan AI, iaitu dia mencadangkan produk atau servis berdasarkan kecenderungan kita dalam carian yang lepas. Macam mana dia boleh tahu kita punya kecenderungan? Dia boleh tahu adalah kita search. Contoh nak dekat raya, kita dekat raya ni kan, bulan puasa, kita cari baju raya kan, ada baju raya. Contoh sebelum ni kita sebenarnya cari baju raya tu kat Facebook. Kita cari baju raya tu kat Facebook. Tapi bila kita buka Shopee, ada kat suggestion baju raya yang trending. Sebab apa? Sebab dia integrate kan. Sebab tu kalau perasan dalam Facebook dia ada setting yang kat setting in-app kan, in-app, iaitu integrasi antara Facebook dengan aplikasi yang lain. Jadi dia kumpul data lah kita, apa yang kita melawat dalam laman web lain yang kita cari kat Google, keluar juga kat Shopee. Tapi hari tu ada bug sikit kan, kalau siapa perasan, Shopee dia keluarkan perkataan yang bukan-bukan, tak senonoh. Tapi tu bukan seorang je. Kalau seorang je yang mengalami tu, maksudnya dia lah punya carian yang bermasalah kan. Tapi hari tu hampir semualah mengadu kat Facebook. Saya tengok memang hampir semua keluar. Rupanya itu adalah bug daripada Shopee. Tapi yang saya tengok sekarang ni dah okey balik lah. Dia punya carian tu dah okey. Tu kadang-kadang mengalami bug juga lah. Yalah, mesin kan, aplikasi ada berlaku ralat lah, error. Okey, lepas tu platform hiburan. Platform hiburan ni banyak lah. Tapi yang famous Netflix kan. Contoh Netflix. Apa lagi? YouTube, TikTok sendiri. Lepas tu Spotify. Itu adalah platform hiburan. Platform hiburan ni sama juga. Dia mencadangkan senarai hiburan berdasarkan kecenderungan dan kekerapan daripada kecenderungan dan kekerapan daripada carian terdahulu. Maksudnya contoh kita suka dengar lagu Inggeris, kumpulan Westlife, contohlah kita ni kan, zaman-zaman dulu Westlife, kita rajin dengar, kita play banyak kali, dan kita banyak type nama tajuk lagu tu kat bahagian search. Jadi selepas tu kita buka YouTube, akan keluarlah banyak-banyak video yang berkaitan dengan kumpulan tu. Ataupun kita minat tengok video berkaitan kucing, haiwan. Jadi kat TikTok kita scroll akan keluar benda yang berkaitan lah dengan kucing ataupun haiwan. Sebab dia tahu kita minat kucing. Dan ataupun video yang FYP, kalau kita tengok dalam masa yang lama, lebih seminit contohnya, ataupun lebih berapa saat, bukan kita tak ada lah, kita tengok sekejap kita terus scroll kan. Kalau kita lama sikit berada kat situ, maksudnya dia boleh tahu kita ni minat kat video tu. Jadi dia akan mencadangkan video yang seumpama sebegitu. Tapi kalau yang sponsored tu kita tak boleh kawal lah, sebab sponsored tu sebab dia dah bayar kan, kita tak nak pun dia akan tetap keluar. Itu lain lah, sponsored. Okay, kemudian aplikasi penjenaan generatif. Ini yang akan kita belajar, iaitu menjana sesuatu jawapan atau karya menurut satu permintaan dengan menggunakan tumpukan data yang telah dilatih dan dipelajari. Maksudnya macam saya cakap tadi, dia dah input masuk data, dia akan analisis data tu, latih, kenal pasti data tu, dan dia akan jana sesuatu yang baru berdasarkan data-data yang tadi, data yang lepas. Jadi jawapan ni macam ChatGPT. ChatGPT kita nak buat apa? Kita tak nak cari surat. Kadang ada surat kita boleh cari search Google kan, tapi ada surat kadang-kadang yang macam
jarang orang gunakan tu, payah nak cari. Kecuali ChatGPT, nanti kita type kat ChatGPT, kita boleh dapat jawapan daripada apa, ChatGPT tu. Dan ChatGPT tak adalah bagi jawapan 100% tepat. Cuma dia hasil daripada carian data dia orang masukkan dalam Google, website, Facebook semua. Dia boleh bagi satu jawapan yang bagi cadangan idea lah kat kita. Tapi kita kena ubah sikit lah. Tak boleh tiba bulat-bulat sebab ChatGPT sebelum ni dia ada terhad sikit data je sehingga 2021. Dan sekarang terbaru dia jarang gunakan, tak tahu sama ada dia update tak. Jadi kat situ dia ada terhad data sikit dan mungkin ada setengah data salah. Tapi untuk dia punya format ke tu boleh tiru lah. Dia punya cara idea tu kita boleh ambil lah. Sikit cedok sikit. Okay, itu tamat kita bab 3. Ada apa-apa persoalan tak? Saya tengok di ruangan chat lah. Adakah ada apa-apa soalan? Berkaitan dengan jenis AI yang trending. Ada apa-apa soalan tak? Okay, sebelum kita sambung ke mengenali POM, saya take 5 sekejap nak ambil, bukan take 5 lah, take 5 lama sangat. Saya nak sekejap saja untuk minum air sekejap. Kering pula mulut saya. Boleh? Saya rehat kejap je. Tak sampai 5 minit pun. Ambil air sekejap. Okay? Boleh sambung kalau tak ada apa-apa soalan. Boleh tulis di bawah komen. Boleh tak sambung? Saya suka tanya macam ni sebab kita nak tahu pace pelajar. Kalau di tu pelajar lah. Kalau kat sini saya sebenarnya lebih pada perkongsian lah. Boleh tulis di bawah komen untuk kita tahu pace. Takut ada yang tak dapat. Tak. Okay, boleh? Kalau boleh kita sambung ke, mungkin ramai yang tak sabar kan nak tahu apa penjana image AI tu. Okay, kita masuk ke bab ketiga. Sebenarnya penjana image AI ni terlalu banyak lah. Terlalu banyak. Dan ada yang percuma dan ada yang berbayar. Tapi yang paling famous kalau kita kat sini ni saya ambil daripada satu laman web. Dia ada banyak lah. YouCam AI Pro ni jangan gunakan. Midjourney, ini antara yang terawal lah. Midjourney, Dream Studio ni saya tak pernah try. Firefly pernah, iaitu melalui Photoshop. Crayon, ini antara yang terawal juga saya gunakan. DALL-E tu, DALL-E tu ni sekarang dia dah lalu ChatGPT Plus. Maksudnya berbayar, dia dah integrate sekali. Playground AI ni saya pernah guna kot, tapi jarang lah. Sebab dia pun berbayar. Cuma sekarang ni dia dah tambah sikit lah kuota. Night Cafe, tak pernah try. Runway tak pernah. Bing, ini yang saya gunakan lah sekarang. Sebab apa? Dia percuma. Dan dia punya token tu banyak lah. Jasper, Starry AI, Dream, Deep AI dan Canva pun ada juga. Tapi melalui yang Pro sahaja. Pro sahaja. Dalam banyak-banyak ni sebenarnya macam Bing Image ni, walaupun dia namanya Bing, tapi dia punya engine dia adalah melalui DALL-E.
Melalui ni dia ambil inspirasi pada cerita kartun yang famous kan dulu, Wall-E. Kartun Wall-E tu. Ni DALL-E. Image dia guna engine yang sama lah ni kira. Lepas tu ada lagi satu ni, dia terlupa nak masukkan ni, iaitu Stable Diffusion. Cumanya Stable Diffusion ni dia tak web based. Dia ada juga yang orang buat web based, tapi kalau nak yang berdasarkan PC je lebih apa? Lebih banyak je lah dia punya fungsi. Tu yang nak tukar muka orang ataupun nak apa panggil, gambar kartun kita nak realistikkan pun boleh. Itu Stable Diffusion, tapi dia makan RAM, lagi makan RAM lah sebab dia tak web based kan, tak berdasarkan AI. Oh, Midjourney berbayar ya? Midjourney berbayar. Dulu asal-asal dia bagi percuma tau, tapi kalau dia tak guna istilah token, tapi dia guna mainnet. Dia guna mainnet. Bila guna mainnet ni, dia bukan mainnet kita gunakan berapa minit tu. Dia maksudnya satu gambar tu je penghasilannya mengambil masa berapa minit. Jadi dia akan tolak daripada situ. Asalnya dia ada dulu. Berapa minit saya pun dah lupa. Awal-awal dia bagi free. Dan Midjourney ni web ni sebenarnya dia lebih bukan kepada web base kita buka web ni. Dia kena install Discord. Dan kena join server Midjourney tu. Dan saya pernah juga gunakan yang berbayar punya, iaitu ni lah melalui Shopee sharing account kan. Tapi tu kurang sikit lah. Sebab apa? Sebab berbanding kalau kita sharing account dengan kawan-kawan kita yang kita kenal rapat, kan contoh 5 orang lah, kita pakat 5 orang beli, seorang subscribe. Jadi seorang tu jadi admin, kita tambah lah akaun kita melalui, dia scan lah QR code kat Discord tu kan. Jadi 5 orang tu penggunaannya mungkin tak semua orang guna sekaligus. Tapi kalau guna sekaligus pun dia tak berapa lambat. Tapi bayangkanlah kalau Shopee tu kan berapa banyak orang guna kan. Jadi kurang lah. Kalau siapa nak cuba boleh lah kan. Sebelum nak membayar tu boleh lah try. Dan Midjourney ni lebih advance lah daripada Bing sebab dia ada banyak lain macam generative fill. Generative fill ni maksudnya gambar yang dihasilkan AI tu kita boleh tambah lagi elemen lain, dan dia boleh upscale, boleh besarkan lagi, boleh zoom out. Sekarang pun dah ada 360 dengan apa lagi, boleh remove background tu. Contoh kita nak remove background tu, kita boleh tambah tukar background tu. Kalau Bing tak boleh. Dia lebih advance sebab tu dia berbayar lah. Kalau siapa nak try boleh lah guna Shopee, tapi jangan expect laju lah. Expect laju, dan kadang-kadang dia kena tendang awal. Contoh kita langgan sebulan je tendang awal lah sebab dia punya limit tu dah habis. Bertabah lah. Okay, seterusnya aspek apa kita tengok, percuma dia terhad lah. Kalau yang percuma dia terhad lah, dia ada token dia kan. Dia ada token dia. Kalau berbayar, lebih mahal kita bayar, lebih banyak lah kita boleh gunakan. Dia ada banyak kan plan dia. Dari segi kualiti, kalau percuma ni kita hanya boleh dapat kualiti rendah atau standard sajalah. Maksudnya standard ni sedap mata memandang lah. Jadi kalau nak upscale kita guna apps lain. Tapi kalau berbayar kita boleh tentukan kualiti, nak yang biasa-biasa ke, nak lagi lawa ke, boleh pilih. Lepas tu kita boleh tentukan aspect ratio dia, size dia kan, pixel dia boleh tentukan. Kalau ni tak, je standard je. Masa olahan, maksudnya masa proses dia, kalau percuma lambat, ya sudah tentu sebab percuma semua orang nak gunakan, dia lambat dan kadang-kadang kena tunggu giliran. Kalau berbayar cepat dan boleh melangkau giliran. Maksudnya kalau ada yang AI je ada sediakan plan percuma dengan plan berbayar, yang plan berbayar lah lebih laju lah daripada yang percuma. Okay, ni kita skip. Mengenali prompt. Okay, antara yang penting, elemen yang paling penting dalam generative apps ni, tak kira lah ChatGPT ataupun Bing ke apa, adalah prompt. Jadi kita tahu apa itu prompt.
Prompt ni adalah baris perintah yang diberikan kepada mesin untuk melaksanakan sesuatu tugas. Baris perintah, kita bagi arahan. AI ni seolah-olah macam orang gaji kita lah. Kita nak bagi arahan. Tapi ingat, dia robot mesin. Dan dia memang up to date lah data. Tapi berdasarkan data semasa yang dia ada, kita kena bagikan arahan yang jelas. Kalau tak, dia akan merapu-rapu lah dia punya output dia, hasil dia. Sebab kalau orang dia boleh tahu konteks tu, tapi tak semua orang juga kan. Kadang kita bagi arahan ataupun saya sendiri lah. Okay, kalau ada orang bagi arahan tak jelas, apa je nak kan, ada setengah istilah, kalau istilah bahasa kan ada ambiguity. Satu perkataan tu atau satu arahan tu boleh membawa dua maksud. Boleh dua maksud atau berbagai maksud, banyak tafsiran. Jadi kita kena secara detail prompt tu. Ni saya tersalah patut kat sini sebelum mengenali prompt ni. Kelebihan AI ni saya lupa tadi sebelum masuk prompt ni patutnya. Kelebihan AI, gambar AI ni apa? Lebih menjimatkan kos dan data dan masa. Maksudnya kita boleh jimatkan kos, maksudnya kalau kita subscribe yang setengah image tu, kita kena beli dapat satu gambar je atau berapa set gambar. Tapi kalau AI, kita bayar boleh generate banyak gambar, lebih banyak lah. Lepas tu lagi, kalau model manusia kita nak bayar orang beratus kan, jadi kita boleh hanya dapat satu scene je atau beberapa scene ni kan, berdasarkan harga charge model tu. Kalau dengan AI, kita boleh banyak gambar kita boleh generate. Dan suasana pun kita boleh tentukan. Nak orang tu pegang produk ke, nak orang tu pakai baju ke, baju apa-apa kita boleh tentukan. Lepas tu berpandukan analisis data. Maksudnya orang lebih suka image yang macam mana, kita boleh tentukan berdasarkan kumpulan data, survey ke ataupun kecenderungan orang, tengok banyak mana yang orang lebih berkenan. Lepas tu gambar macam tu lebih update kan AI. Sekarang kalau awal-awal kita guna AI, berdasarkan pengalaman saya, awal-awal AI jarinya cacat. Ada 6, ada 7. Dan kadang jarinya kat sini lah apa kan. Tapi sekarang AI dah okey punya jari. Kecuali kalau ada berapa tu dia ada masih cacat jugalah, tapi kurang lah. Lepas tu mata dia dulu Melayu panggil apa, sangat bengit lah. Ada yang sengah atau matanya jadi macam pelik lah macam. Tapi sebab data dah makin banyak, jadi dia lebih up to date lah. Lepas tu kalau dulu muka orang Melayu dia lebih kepada Asia, lebih umum, lebih banyak muka Cina. Tapi sekarang kalau muka Melayu dah nampak lah wajah kemalayuannya tu kan. Kalau sebelum ni tak, dia Asia je, anggap macam orang Asia je. Menyokong pelbagai bahasa dan budaya. Inilah kita boleh, kalau kita nak pasarkan ke negara belah Korea ke, contoh lah, kalau kita punya perniagaan luas kan, dah luas, kita bolehlah generate model muka orang Jepun, walaupun kita tak payah panggil mahal model orang Jepun, iaitu dia berkait juga lah dengan lebih menjimatkan kos dan masa. Tapi kekurangannya apa? Kurang kedekatan perasaan. Mungkin ada setengah model AI tu kadang dia terlalu serupa sangat, jadi orang dah macam bosan lah. Dah satu gambar tu banyak sangat orang guna lah, dah tepu lah dia punya image tu. Ni aku dah nampak lah iklan semalam guna AI ni, ni yang syarikat ni guna gambar AI yang sama, macam dah bosan kan juga sebab tak ada, iaitu keaslian diragukan juga. Dan ni dulu pernah jadi satu kes lah. Ada setengah masih awal-awal AI tu, dia cakap sebenarnya AI ni awal-awal sebelum dia lebih mahir, AI ni berlatih dengan data ni, dia sebenarnya ada macam curi sikit tau lukisan orang ataupun rekaan orang lain lah. Sebab tu kadang ada perasan kalau yang awal-awal pada AI, dia punya tu gambar ada watermark kan, contoh lah signature orang tu dia macam blur. Sebenarnya AI dia blur kan orang lain punya karya. Lepas tu tambah yang
dia punya elemen-elemen lain lah dia sangkutkan. Tu yang orang tuduh dulu AI adalah mencuri data orang lah. Tapi sekarang dia dah lebih lebih pandai gabung jalinkan lah. Beberapa karya orang dia jadikan satu karya baru yang tak meniru lah. Tapi sebenarnya ada juga lah kalau setengah request kita, kalau kita request yang benda rare sikit, mungkin dia akan ada curi sikit. Sebab apa? Sebab dia tak cukup data tu, sebab benda tu jarang orang request kan. Dan data tu pun tak banyak orang upload kat internet. Jadi mungkin dia ada jumpa beberapa data yang sikit tu, kadang dia mungkin copy paste je terus, cuma dia padam ke. Ada juga yang berlaku macam tu. Kita tidak tepatan data. Macam saya cakap lah yang awal-awal tu, minta muka Melayu tapi keluar muka lebih pada Cina. Sebab Cina kan wilayah luas kan. Lepas tu Cina dengan Korea, Jepun kan sekali pandangan muka lebih kurang kan. Jadi dia anggap Melayu tu bawa Asia, jadi sama lah ni, muka lebih kurang Cina kan. Jadi tu tak apa depat lah. Tapi sekarang dah lebih banyak orang upload dan dia lebih banyak dia data dia dah lagi latih. Dah diatasi lah dia punya tu. Okay, kembali semula kepada prompt. Ini tadi dah. Apa prompt tu, baris pentas ini terdiri pada arahan kita lah. Nak jana ke, nak buat ke, cipta ke, itu arahan kita. Tulis ke, keterangan huraian sesuatu perkara. Ni dia punya elemen-elemen dalam prompt apa. Maksudnya perkara tu banyak lah. Manusia ke, subjek ke, dan huraian. Kita tak boleh cakap manusia je, kena cakap manusia apa, berbangsa Melayu, lelaki Melayu contoh. Lepas tu huraian dia punya tindakan ke apa, dan latar gaya berkaitan dengan kan. Ini ada saya bagi prompt secara umum dulu. Ini maksudnya ini merangkumi ChatGPT semualah. Jana surat rasmi. Perkara dia apa? Surat rasmi. Surat rasmi berkaitan apa? Dia tak boleh umum lah. Ketidakhadiran ke sekolah, contoh nak buat surat tak datang ke sekolah. Latar dan gaya dalam bentuk email ataupun apa, tidak apa, sekarang nak mohon kerja kan, dia tak adalah bagi surat kan. Apa, kita nak buat je surat rasmi dalam bentuk email contohnya. Dia lebih proper lah dalam bentuk email, tak adalah bentuk surat yang bertulis tangan tu. Ataupun kalau dalam Bing buat apa, image kartun 3D. Image kartun 3D. Tapi kalau sebenarnya kalau dalam Bing kita dah tak payah type lah arahan ni. Sebab dia tahulah dia punya tugas, maksudnya buat gambar. Jadi kita tak perlu lah type create apa. Tapi kalau dalam ChatGPT yang apa tu, yang gunakan ChatGPT dengan DALL-E tu, kena type lah create an image. Kalau ni, tapi kalau dalam Bing sebab dia dah tahu lah tugas dia adalah buat image, dia tak perlulah buat, just type image kartun 3D apa, wanita Melayu memakai tudung dan baju kurung berwarna merah. Tapi kalau nak tambah lagi boleh, berdiri di mana, di taman ke, dan latar gaya dia apa, kita nak saya zoom jauh dan definisi tinggi. Itu sebagai contoh. Okay, saya dah ringkaskan prompt jenaan image, jenis image apa kita nak, 3D ke, anime ke, realistik ke. Tapi kalau ni tak ada pun tak apa, tapi dia lebih random lah. Sebenarnya ni kalau istilah dalam prompt ni sebagai weightage ni maksudnya pemberat. Kita nak lebih khususkan dia, nak bentuk 3D ke, anime ke, realistik. Kalau kita tak khususkan, dia lebih random lah, akan keluar kartun ke. Dia cari mana data yang lebih banyak. Perkara ataupun watak apa kita nak, manusia. Dan manusia ni tak boleh umum je manusia, kita kena detailkan. Lelaki Melayu, perempuan. Lepas tu apa, dia punya pakaian, nak pakai baju apa. Jadi kalau kita nak umum pun boleh juga, cuma dia lebih random lah. Tapi kalau kita type Melayu tu, selalunya dia akan bagi pakaian tradisional lah, iaitu baju Melayu lah. Haiwan, kucing kita nak kucing apa, kucing batik ke, kucing oranye ke, kita kena spesifik. Pokok ada banyak pokok, tumbuhan ada banyak kan tumbuhan, kita pun kena spesifik. Alam semula jadi banyaklah, hutan, sungai ataupun bintang kan, planet ke apa ke, semesta.
Sebab tu kita kena terangkan dia, keterangan sifat. Ataupun kalau lelaki Melayu apa yang sedang marah, sedang menangis, kita kena beritahu perbuatan dia apa, sedang menangis ataupun sedang makan, ah, apa lagi, sedang duduk, sedang memeluk bantal contoh. Kita kena jelaskan. Dan latar belakang, kita nak latar belakang tu kat mana, lelaki tu berdiri kat mana, peluk bantal kat mana, di belakangnya ada katil ke, ada apa ke, kita boleh tentukan, ataupun di sofa ke, kita boleh tentukan. Motif ini kalau yang tadi lah, contoh macam kita nak buat background ke bermotifkan haiwan apa kan, so gaya pencahayaan macam mana nak suasana redup, ataupun guna soft light ke, lebih kepada technical kamera lah, teknik kamera, wide angle ke, banyak lah lagi apa, bird eye view ke, itu lebih detail lagi. Okey, secara mudahnya untuk prompt ni, siapa yang mahir berimajinasi dan mendeskripsi. Berimajinasi kita ni lah, kita kuat apa yang benda kita nampak dalam mimpi ke, atau kita kuat mengelamun ke, kuat berbayang kan, terbayang, kita boleh terjemahkan. Kalau itu kita lebih tajam kat situ, kita pandai berimajinasi tu, kita pandai ni duduknya kat sini ke apa, kita boleh, dan kita boleh mendeskripsikan tau. Maksudnya kita boleh terangkan, okey ini ada di bahagian kanannya ada apa, kita boleh bagi keterangan huraian. Jadi gambar AI janaannya sudah pasti memuaskan hati. Maksudnya hasil yang kita nak tu menepati lah apa yang kita nak, gambar yang generate Bing tu. Jadi kita bukan setakat berimajinasi je, tapi kita kena pandai mendeskripsikan. Lebih detail kita mendeskripsi, lebih detail kita lebih tu. Okay, dah 11.30 dah, dah sejam juga. Tak apa. Kita dah nak masuk yang peringkat core kita lah. Ini yang saya ambil daripada Facebook, Lab Prompter Malaya. Cuma yang ni dia tak bagi je punya prompt, jadi kita tengok je lah. Ini ada yang boleh tulis nama, gambar perempuan, burung. Okey, ini yang saya cipta ni yang saya cipta maksudnya bukan cipta lah, saya bagi prompt kat CAI. Saya buat yang bentuk kelakar sikit lah. Sekejap, keluar tak? Okey, keluar. Pinjam 100 bang. Pinjam 100 bang. So gambar seterusnya sama juga. Cuma saya buat dialog ni saya tambah sendirilah. Ingatlah AI ni kita boleh tambah baik. Kalau kita nak tambah dialog ke buat komik ke boleh. Tapi ni yang gambar raw dia ni lah. Pinjam 100 bang. Poket aku benda kebih. Ni yang saya buat sendiri. Terima kasih pakcik pinjam 400, padahal saya nak 100 je. Jangan buat main mesin pula ya. Ini sama kita boleh buat kelakar melalui AI. Macam ni kita kena pandai lah deskripsikan. Contoh, image seorang lelaki Melayu meminta duit daripada seorang lelaki tua. Nanti dia akan keluar secara random lah, dan ini antara image yang saya dapat. Ada lagi image yang lain lah. Dan ni yang saya tengok menarik dan saya sajalah try buat dialog. Lepas tu kita boleh buat kata-kata motivasi. Macam ni saya lebih kepada yang image lah, prompt yang Inggeris lah, sebab data lebih banyak pada dalam Inggeris kan, bahasa Inggeris. Jadi saya guna yang Inggeris. Kalau bahasa Melayu pun boleh juga, tapi ada sengaja macam keliru sikit AI. Macam ni saya tambah sendiri lah, meski sendiri tetap ku langkahkan kaki. Ini contoh kita nak buat motivasi. Okay, ini kalau kita nak buat, belum keluar lagi. Kalau macam ni kita nak buat iklan. Contoh saya ada kelas music, saya ada buat kelas piano. Saya generate lah gambar yang menarik, orang tertarik. Tengok orang perempuan sedang main piano, ada kucing. Contoh.
Jadi kita boleh tambahlah elemen. Jom berdaftar dengan kami. Letak nombor telefon kita. Contoh. Ingin belajar piano secara santai? Maksud santai lah. Tak secara apa contoh. Gambar seterusnya, kita juga boleh buat poster. Poster, macam saya contoh ni buat mock-up poster. Buat yang apa, parody punya lah. Konon kat Netflix ada cerita Laila Cinderella akan datang, contoh. Poster filem atau poster drama pun boleh. Tapi elemen-elemen ni kita tak gunakan AI lah, kita kena guna photo editor lah. Ikut kita lah nak guna Canva ke PixArt ke Pixel Lab ke, ikut atas kita lah. Tapi gambar rawanya adalah daripada AI. Kita kalau nak menarik orang, kita tak boleh sekadar, kita boleh juga sebenarnya, boleh, dia ada banyak cara. Boleh juga kadang kita buat gambar yang menarik, suruh orang komen kan, itu salah satu juga kan, daripada marketing kan, nak suruh orang berkumpul kat komen. Tapi kalau kita nak tambah elemen pun boleh juga. Ini lebih kepada yang hebahan lah, hebahan kita kena tambah. Okay, lepas tu saya buat gambar apa, saya buat gambar ni, kalau siapa nak pasang antivirus, konon tu ada shield kan, ada perisai, kita tambah sikit berita, selamatkan diri anda daripada serangan cyber dengan pemasangan antivirus Kaspersky. Ini saya tambahlah elemen dia. Dan ini belum keluar lagi. Ini agensi umrah ke ataupun kita page Islamik ke, kita nak share ni, tulislah, ya Allah, semoga satu hari nanti kami dapat jejakkan kaki di sini. Maksudnya kita buat gambar AI apa, berlatar belakangkan Kaabah, ada gambar orang tengah berdoa. Ini sebagai satu, kita nak sebagai nasihat ke ataupun kita agensi umrah ke agensi haji ke, boleh gunakan. Okay, gambar seterusnya ni gambar orang tengah keliru dalam apa, mes pagar sesat. Anda ada masalah kewangan, jom dapatkan bantuan kami. Ini iklan juga. Kesempatan tu, ni nama saya pakar bukan kewangan, kuang. Saya sajalah ni parody je. Okay, ini ada yang orang share daripada grup Facebook Lab Ponta Melaya yang saya create. Ini je guna orang putih lah ni. 2 green coconut leaf. Kalau ni je buat prompt yang ringkas je. 2 green coconut leaf with the shape of Malay martial arts man fighting on the table. 2 daun kelapa hijau dengan bentuk ni seni bela diri orang Melayu yang sedang bertarung di meja. Maksudnya kayu, dia bagi kayu. Dan ini gambar 2 pasangan suami isteri. Dan ini kita boleh tukar lah. Kalau kat sini dia bagi a chubby, maksudnya kata sifat, iaitu pasangan Montel berumur 45 tahun. Dan kita boleh masukkan umur untuk lebih tepat. Tapi pastikan umur tu dia, kalau awal-awal tu, kalau orang Asia ni dia tak boleh bagi umur yang terlalu tua tau. Sebab kalau tak nanti mukanya terlalu tua. Sebab data kebanyakan daripada orang putih kan. Jadi orang putih je kalau umur berapa je, 50 dah macam orang tua betul lah. Kalau Asia ni macam dah umur 70 lah kan. Jadi kita kena kurangkan sikit lah. Kalau umur 70 kita kurangkan lah umur 50 ke 60. Kalau kita 70 lah, takut je terlalu tua sangat. Sebab Asia kan kita lebih awet muda kan. Wearing, kita jelaskan pakai apa? Baju tradisional Malay clothes. Maksudnya baju tradisional Melayu. At catch ada, maksudnya je apa each other ni. The man hugging the girl from behind, maksudnya je dakap perempuan. Itu isi je lah. They are sitting on a bench. Mereka ni duduk kat mana? Ni maksudnya kita kena mahir lah description kan. Duduk di atas bangku. The man wearing a purple Malay traditional cloth. Tapi ni je, sebab dia dah asingkan dia punya ni, sepatutnya je naik atas pun ni, wearing traditional Malay purple, terus wearing a purple Malay traditional cloth. Sebab ni je berulang tu dia tak dapat kenal pasti.
Jadi ni hampir yang sama, data jadi warna biru lah, bukan purple lah. Tapi kalau siapa pandai Photoshop boleh tukar lah warna ni. Cuma ambil masa lama lah. The girl wearing purple kebaya clothes. Tapi kalau anda typo, kalau typonya tak membawa maksud yang berbeza, dia akan tetap dapat detect. Tapi kalau typo yang jauh lari tu, dia akan cacat lah gambar ni. Tapi dia dapat detect lah ni. Pasal close kan, tapi dia cloche. Ni saya main copy paste daripada prompt tu. Tapi anda boleh perbaiki lah. And printed hijab. Ni lah maksudnya tudung, bukan tudung plain. Tudung yang ada corak. Impasto painting. Ni maksud impasto painting maksudnya adalah gaya apa? Gaya lukisan ni bentuk apa? Teknik impasto. Studio background. Contoh. Prompt ni saya akan sediakan percuma sebab yang saya ambil secara percuma ni. Ataupun nanti saya bagi link lah terus kepada grup Lab Pointer Malaya. Kat situ anda semua boleh explore sendiri. Cuma nasib lah, ada orang je share prompt, ada setengah orang je tak share prompt. Atas kehendak pribadi lah, sebab kadang ada orang je nak buat berniaga kan, buat design service, dia nak buat logo kan, dia rahsiakan lah prompt tu. Contoh macam ni, dia nak buat yang kelainan sikit, photo of cell phone being held, gambar telefon dipegang, hand pouring latte on the cell phone screen. Tangan menuang latte ke dalam skrin telefon from inside the cell phone. Dari dalam telefon anda akan dapat lihat apa? Malay hijab girl, iaitu seorang perempuan bertudung, Melayu bertudung, berenang di laut. The background is a mountain view realistic. Latar belakang pula adalah pemandangan gunung. Ultra HD 8K. Tapi kalau dalam Bing, yang Ultra HD 8K ni tak detect sebab dia jelah percuma kan. Tapi kalau dalam Midjourney je ada main peranan sikit tau. Kalau tak sebab Midjourney berbayar kan. Dan dia pun boleh masuk aspect ratio semua 16:9 ke 16:9:1 dia boleh. Nak lebarkan lagi ke boleh, nak upscale lagi pun boleh. Tapi kalau untuk Bing image dia tak boleh. Dia terhad lah. Okay. Ini saya ambil juga kat Lab Pointer Malaya. Dan dia pun share secara percuma lah ni. Siapa nak guna pun boleh. A crystal glass box resembling, iaitu sebuah kotak kaca kristal menunjukkan apa? Anugerah with the ... Contoh TikTok icon logo, nak tambah TikTok. Below it written, bearing the name, yang ada nama Lee Kuan. Ni boleh tukar lah nama siapa nak nama. And below it written Awards Indonesia. Kita boleh tukar lah Awards Malaysia. Inside, di dalamnya, is a miniature Indonesian man. Dia sikit-sikit pula apa yang watak dalam kotak kaca ni. Miniature Indonesian man with a smiling face. Seorang lelaki Indonesia dengan wajah tersenyum, 30 tahun, memakai t-shirt berwarna hitam, jaket kulit, pakai jean, black and white sneakers, dan kasut putih. Cuma kasut dia tak semuanya putih lah, ada elemen putih. 3D, dan dia nak 3D Okay. Lepas tu, ini orang Melayu buat, dia pinjam prompt yang kawan tadi tu, sebelum ni, dia buat dalam Melayu pula. Pun boleh sebenarnya, kalau dia dapat detect. Kotak kaca kristal menyerupai anugerah dengan ikon logo Facebook, tertera nama Farida Tahir dan di bawahnya tertulis Awards Facebook. Di dalamnya terdapat miniatur, ni figure kecil ni, wanita Muslim dengan wajah tersenyum berusia 30 tahun, hijab, long dress, ni macam aduk sikit lah, 3D. Tapi dapat result yang lebih kurang sama. Ni macam saya, ni pun saya ambil juga, cuma saya dah tukar nama saya lah. Tapi macam saya tak boleh buat wajah Melayu, kena macam ada Cina sikit. Tapi kadang bergantung lah. A young Chinese man with glasses, saya orang putih. Seorang lelaki Cina dengan pakai spek, saya pakai spek kan, glasses ke spectacle pun boleh. Wearing a black, sebenarnya black t-shirt tapi
return apa-apa black jeans and if want to get out your screen. Oh, sebenarnya saya tukar sikit ni, saya tersalah. Sebenarnya saya tukar sebab yang prom asal ni bukan black t-shirt. Yang prom asal ni black t-shirt tapi saya tukar blue hoodie. Saya suka pakai hoodie kan. Saya tulis lah wearing a blue hoodie, return apa, tulis nama saya Rakib. Black jeans as if you want, seolah-olah dia mau keluar daripada screen phone Android yang dah pecah, with a cool face, dengan muka yang cool. Bergaya lah contoh. One leg is outside, satu kaki terkeluar, dua sedang memegang skrin. Ini ada gambar je, yang lain pun ada yang lebih kurang sama lah. Kalau ini tak berapa sama je. Ni kan mana ni. Both hand are holding on the side of the screen. Kedua tangannya various icon of Facebook. Banyak icon Facebook, WhatsApp, Instagram dan special of colorful water terpecik keluar. Blue Studio background warna blue. Assalamualaikum. Sambung balik. Tadi ada orang datang jap rumah saya. Dia nak suruh saya printkan dia punya doa. Faham? Okay, macam ni kita boleh tengok prompt dia, 3D illustration of couple wearing same sweater. Kita dah bagi tahu jelas. Kita nak lukisan 3D sepasang kekasih memakai apa? Memakai baju sejuk yang sama. Macam ni, yang main character wearing spectacle with sweaters written 1995 ni, 1995. And Japanese woman character wearing hijab with sweater written 1999. Both character are holding their hands. Tangan berdekap. Jadi inilah contoh prompt yang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rakam kembali video ini sebagai ganti kepada rakaman pada pagi tadi kerana berlaku peralat. Patutnya saya rakam Windows browser Windows yang untuk Google Meet, bukan yang untuk Canva nya. Jadi bila kita share tab tu, patutnya keluar kat Google Meet kan, kat presentation Google Meet kan, tapi kita terakam yang browser Canva yang jadi tu yang tersilap lah kat itu. Dan sepatutnya saya buat desktop je tadi, supaya lebih mudah kan untuk bertukar-tukar tab. Okay, jadi ini rakaman lah, rakaman untuk cara buka Bing Image Creator ni yang mana tak terakam dalam kelas tadi pagi. Okay, baik, kita type je lah Bing Image Creator. Bing Image Creator. Dan ada banyak pilihan, kita ambil yang pertama, Image Creator. Okay, kat sini kalau dah ada kita punya email, akan keluar lah macam ni. Macam nama email saya rakib@gmail lah contoh. Dan itu bergantung kepada tuan-puan punya email lah. Kalau belum ada email, kita boleh gunakan email ni. Gmail pun boleh tak semestinya Hotmail yang Microsoft punya. Dan kita sign in lah. Dan selepas dah keluar sign in ni, macam ni saya punya tinggal 12 kan, 12 token. Sebab apa? Sebab saya dah gunakan tadi 3 token. So kat sini dia guna boost. Sebab apa? Sebab boost ni untuk lebih lajukan lah dia punya masa pemprosesan. Okay, sebagai contoh kita tadi nak type apa, kita type yang lebih kurang sama lah. Nak dapat idea, kita tak ada idea, kita contoh kita ambil kat sini. Realistic still life painting of cornucopia made of matte wooden floor filled with a variety of fruits, vegetables and nuts. Ini contoh lah. Kita copy paste, close image dan kita paste lah. Sama ada Ctrl+V ataupun paste guna klik kanan. Dan contoh macam ni, ni panjang lah dia punya prompt dia kan. Kita nak tukar sikit, Malaysian fruit lah contoh, Malaysian fruit kita tambah sikit. Saya nak contohkan aja. Tapi kalau
tuan-puan ada idea sendiri boleh uh, tulis prompt tu sendiri ataupun copy paste yang kat group yang tadi saya sharekan kan. Kat situ ada banyak prompt-prompt yang orang share secara percuma, boleh copy paste juga kat situ dan boleh edit lah mana part yang tuan-puan nak tukar, nak alter. Lepas tu just tekan create tekan create, tunggu ni ada je punya progress bar dia. Kalau progress bar tak keluar, tu maksudnya dia tengah server tengah down lah, sebab terlalu banyak sangat orang guna. Tapi sebab kita masih ada boost ni, insya-Allah gambar tu masih cepat lah. Jadi dia cadangkan, tapi gambarnya dia lebih kurang macam gambar yang dalam idea juga lah, sebab kita tak perincikan, kita just umumnya Malaysian fruits, vegetable and nuts. Tapi kalau kita tukar ni satu persatu, mungkin nak buah yang lebih kepada Malaysia lah, akan keluar yang lebih cepat lah. Ini semua boleh kita adjust. Dan saya nak sepintas lalu saya nak tunjuk tadi yang kita dah buat tadi pagi. Ini yang kita copy paste tadi daripada group tadi. Ini untuk yang kuih kan tadi, minta curry puff. A few pieces of Malay traditional name curry puff on a banana leaf and clay plate with white coffee in a Malay village house. Dan macam saya cakap tadi, prompt ni sebaiknya lebih guna bahasa Inggeris lah, sebab dia data banyak dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau bahasa Melayu pun, kalau dia dah boleh detect pun boleh aja sebenarnya. Kalau Melajunya ni lah beberapa biji tradisional, kuih Melayu yang tradisional lah, iaitu curry puff. Apa kuih tradisional tu kita kena khususkan di atas daun pisang, dan daun pisang tu di atas pinggan daripada tanah liat, dengan white coffee in a Malay village house, di dalam rumah kampung orang Melayu atau rumah tradisional lah orang Melayu. Jadi inilah beberapa hasil gambar yang kita janakan. Dan kalau kita tengok curry puff ni dia ada bukan berbau bau yang sedap lah kan. Cuma dia ada, kalau kita tengok macam ada bentuk-bentuk croissant sikit lah, lebih kurang kan. Dia punya alur-alur tepi ni tu lah. Macam ni dia dah lain sikit ni bentuknya. Dia dah bulat lah. Tapi dia punya tepi ni lawa ni. Dia punya ni dah bentuk ambil kuih koci lah ni. Dah bentuk berbungkus. Tapi ingat macam saya cakap tadi, kita kena prompt ni banyak kali sampai kita puas hati dengan gambar yang kita jumpa, yang kita nak hasilnya tu sama macam kita nak. Tapi kalau macam tradisional ni lebih-lebih lagi, kuih orang Melayu mungkin tak 100% tepat lah. Melainkan kuih tu dah banyak data berkenaan kuih tu atau makanan tu, mungkin akan datang lebih cepat lah dia punya tu. Tak perlu nak banyak kali prompt baru keluar gambar yang lebih cepat. Lepas tu ini tab creation ni maksudnya adalah yang kita punya penjenaan yang kita dah jana, yang kita dah generate, kita dah create sebelum ni, maka akan pergi ke tab creation dan kita boleh tengok balik pada sisi kanan. Dan ini je kalau dah terlalu banyak, je tak akan simpan semuanya sebab dah terlalu banyak kan. Dia akan ambil yang recent ni, yang maksudnya yang terkini punya. Jadi kalau kita dah tu, maka yang lepas-lepas punya akan terturun lah. Jadi yang dulu-dulu punya yang tu dah tak nampak dah. Dah tak nampak. Jadi kita boleh review balik apa prompt yang kita pernah buat. Macam tadi kita dah buat yang gambar ni, contohnya 2 green coconut leaf with the shape of robot fighting on the table. Yang prompt tadi ni gambar orang tengah mancing. Ini orang tengah mancing, cuma dia nak nampakkan kemelayuan dia. Orang tu pakai samping dengan baju Melayu.
Kemudian ni saya buat pulau kukup secara umum je. Lepas tu kemudian gambar orang. Cuma saya tak masukkan all men, orang tua. Tapi gambarnya semua muka orang tua. Tengah dapat berjaya tangkap ikan. Dan kalau kita tengok kat sini tadi, teluk belanga kan. Teluk belanga, dia tak dapat detect. Dia hanya dapat detect baju cekak musang saja. Dan ada juga yang tak tepat lah. Saya nak minta white baju kurung kan. Atau baju Melayu kan. Tapi dia bagi black. Ni. Dan ada yang seorang. Yang ni 2 orang. Ini 2 orang, cuma yang satu dalam kesamaran. Ini sama jugalah. Cuma saya tambah full body. Dan ini bila dia detect perkataan black ni, dia ingatkan dia ni apa? Ada yang berbaju hitam juga. Ada yang berbaju hitam juga. Dan yang ini betul lah. Cuma dia bagi 3 orang. Kemudian yang ini, ni prompt ni tuan-puan boleh ambil cuma saja. Ini lagi satu, maleness dia kurang tepat sikit. Dia hampir-hampir macam doktor. Kalau ni lawa, ni saya ada copy paste kat prompt yang sharing percuma tu. Ini yang gambar kedua lah, tepat. Cuma masalahnya bila saya masukkan prompt Chinese, dia keluar tulisan Cina kat belakang. Kalau ni dia berpindah ke ke baju dia punya ni 3 gambar ni. Kalau ni dapat dua-dua, gambar dengan seluar sekali. Okay, dan yang ni kena block kenapa tu? Tak pasti kenapa kena block tiba. Kalau ni dia lebih kepada jersey bola lah. Mula saya ingat nak buat BM Blue ni untuk macam JGT ke apa kan. Sebab dia tulis Chinese, terus keluar gambar Cina terus. Okay, itu saja untuk penambahan dan pembetulan bagi flight yang tersalah rakam saya bagi. Okay, sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Waalaikumsalam.